Okey, cikgu mulakanlah. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, cikgu akan share slide ni. Kalau tak nampak bagi tahu ya. Okey, boleh nampak tak? Okey, boleh nampak? Boleh cikgu. Okey. Sekejap ada kawan awak nak masuk lagi. Okey, panduan menulis karangan. Okey, strategi menulis karangan yang pertama, anda dikendaki untuk memilih soalan yang tepat. Okey, yang kedua, kamu dikendaki untuk membaca soalan dengan teliti. Yang ketiga, kamu dikendaki untuk menyediakan rangka karangan untuk memudahkan awak semua menulis karangan. Okay, yang keempat, menulis karangan. Dan yang kelima, awak dikendaki untuk semak karangan tu semula. Okay. Semak tu berkaitan dengan apa? Semak berkaitan dengan atau ejaan ataupun jumlah perkataan dan isi-isi penting yang awak bagi. Okey, kita tengok. Kita akan guna teknik PIP. Ingat ya. Kita akan guna teknik PIP. Apa itu PIP? PIP, P bermaksud pendahuluan, I isi iaitu awak dikendaki untuk menulis 4 isi. Okay. P yang terakhir iaitu penutup. Okay, jadi keseluruhan perenggan adalah 6 kan? Okay, 6 isi. 6 perenggan, 4 isi. Okay. Rangka karangan. Pendahuluan iaitu satu perenggan iaitu ditulis dalam 30 patah perkataan ataupun lebih. Okay. Isi iaitu 4 isi. Jadi sama Cina masuk Islam kan? 4 perenggan. 4 isi kali 30 akan dapat 120 patah perkataan ataupun lebih. Okay, tengok sini. Okay. Akhir sekali iaitu penutup. Satu perenggan iaitu 30 patah perkataan ataupun lebih. Okey, jumlah perkataan semua 30 campur dengan 120 campur dengan 30 dapat 180 patah perkataan. Awak dikendaki untuk menulis karangan yang panjangnya hendaklah melebihi 180 patah perkataan. Jangan kurang daripada 180 perkataan. Okey, mesti tulis 30 atau lebih. Jangan kurang Okay. Okay. Teknik W 5W 1H dalam perenggan iaitu apa itu 5W? Iaitu what, apa, why, mengapa, when, bila, where, di mana, who, siapa dan 1H iaitu how, bagaimana. Okey, kita tengok contoh rujukan dalam buku 2 channel muka surat 155. Okey, cuba buka muka surat 155. Okey, dah buka tak? Dah? Dah cikgu. Okey, semua buka muka surat 155 dan tengok apa tu, macam mana dia buat teknik 5W1H. Iaitu, tengok soalan ni, baru-baru ni telah berlaku satu tragedi tanah runtuh di kawasan Lebuhraya Pantai Timur. Sebagai wartawan, anda diminta menulis berita berkenaan kejadian tersebut. Okay, tengok tu. Apakah yang berlaku? Apakah kan dia guna what. Iaitu apa tragedi yang berlaku? Tragedi tanah runtuh. Okay, dia guna yang bawah tu, where, di mana, lokasi kejadian di kawasan Lebuhraya Pantai Timur.
Lepas tu dia masukkan bila tragedi tu berlaku, iaitu semasa 8 Jun 2020 pada hari Isnin. Okay. Siapa dia pakai? Who. Siapakah mangsa yang terlibat, iaitu pengguna jalan raya yang melalui kawasan tersebut. Tengok, bila awak guna 5W dan 1H, dia memudahkan untuk awak merangka isi penting kan. Dapat bina ayat dan dapat mencari idea terhadap isi tersebut. Okey, boleh faham tak? Jelas tak? Dah cikgu. Okey. Ada soalan tanya Okey, sekarang ni buka buku kerja dua channel tu pada muka surat 151. Okey, buka 151. Dah buka ke? Dah. Dah. Okey, kita tengok. Ni contoh-contoh kerangan yang dia dah buat. Okey, tengok perenggan pendahuluan. Satu perenggan. Kemudian perenggan kedua iaitu dia masuk isi pertama. Satu perenggan. Kemudian perenggan ketiga masuk isi kedua. 3 perenggan. Kemudian isi keempat dia tulis dalam perenggan yang keempat. Dan isi yang keempat dia tulis dalam perenggan kelima. Dan akhir sekali iaitu penutup. Jadi jumlahnya ada 6 perenggan. Berapa patah perkataan? Kena berapa? Siapa-siapa? Berapa patah perkataan? 80. 180. Okey, bagus. 180 ataupun lebih. Okey. Kita tengok yang bawah tu. Muka surat 152. Praktis berpandu PT3. Dia menggunakan teknik 5W dan 1H. Nampak tak kotak bawah tu? Okey. Muka surat 152 tu baca soalan dulu. Okey, seorang baca soalan. Okey, siapa-siapa boleh baca soalan tu? Siapa? Boleh baca? Cukup? Boleh baca tak? Soalan gejala vandalism. Yang bahagian bawah tu lah cikgu. Ya betul. Gejala vandalisme meninggalkan kesan negatif pada negara. Tulis satu rencana tentang peranan pelbagai pihak dalam mengatasi masalah vandalisme. Apakah Okey. peranan ibu bapa? Okey. Apakah peranan ibu bapa? Okey, bawah tu isi ni kan, isi kosong kan? Kotak kosong. Kan? Ya. Okey. Okey, yang pertama tu iaitu ayat topik. Lagi yang nak masuk. Okay. Ayat topik. Ayat topik iaitu awak kena cari dulu isi penting untuk tulis topik. Okey, isi penting awak boleh tulis apa? Apa yang dia bagi tu? Isi pertama. Isi pertama iaitu peranan ibu bapa. Okey. Isi yang kedua iaitu perenggan kedua iaitu peranan masyarakat setempat. Yang ketiga, awak kena cari dulu 4 isi. Yang ketiga dia dah bagi tu, iaitu peranan sekolah. Yang ni contoh dia dah bagi, tapi kalau waktu exam awak kena cari isi sendiri. Yang keempat, peranan kerajaan.
Kita jumpa 4 isi bagi pihak yang berperanan untuk mengatasi masalah vandalism. Kita tengok ayat topik yang perenggan pertama tu. Apakah peranan ibu bapa? Okey, cikgu nak awak salin dalam kotak tu berdasarkan ayat yang cikgu type ni. Okey, apakah peranan ibu bapa? Okey, yang ni cikgu bagi contoh dulu. Selepas tu awak dikendaki untuk buat ayat sendiri. Okey. Peranan ibu bapa iaitu mendidik. Okey, cikgu nak awak salin mendidik anak-anak dengan ilmu agama yang mencukupi sejak kecil kerana kita juga boleh masukkan peribahasa ataupun simpulan bahasa. Okay. Kalau tulis peribahasa akan dapat markah lebih. Jadinya ayat awak akan jadi lebih gramatis ataupun lebih matang. Okay. Sejak kecil kerana kita masukkan peribahasa. Contohnya apa? Melentuh, uluh, biarlah daripada sebungnya. Ni sudah buat satu ayat. Tulis dekat buku 2 channel. Tulis dalam kotak tu. Okey, dah salin? Dah cikgu. Dah cikgu. Siapa yang belum? Cikgu nak kita sama-sama jawab dan salin dalam buku tu. Ada yang belum ke? Ada yang belum ke tengah menulis? Okey, cikgu sambung Okey, untuk yang kedua iaitu ayat huraian iaitu apa tu? Mengapakah peranan tersebut penting? Okey, mengapakah peranan tersebut penting? Peranan ibu bapa adalah sangat penting disebabkan anak-anak mereka, okey salin mudah terpengaruh dengan persekitaran. Okay, itu untuk ayat huraian. Okay, kalau dah beritahu cikgu akan sambung yang ketiga untuk ayat ketiga. Dah cikgu. Dah. Okey, kita tengok yang ketiga pula. Bagaimanakah peranan tersebut dapat dilaksanakan? Okey. Macam mana peranan ibu bapa ni boleh macam mana dia berperanan dari segi apa? Iaitu ibu bapa sentiasa mengajar anak tentang ilmu. Contohnya apa? Dia boleh ajak fardu ain lagi dan fardu kifayah. Ini contohlah Awak boleh buat ayat awak sendiri juga. Serta menghantar mereka ke kelas agama. Atau menghadiri kuliah
di masjid. Okey, salin dulu. Okey, dah salin, bagi tahu Dah cikgu. Dah cikgu. Dah, okey. Yang keempat, kita buat ayat, sambung ayat penyimpul ataupun ayat kesimpulan. Apa yang awak dapat simpulkan daripada peranan ibu bapa ni? Okay. Kita dapat simpulkan, tulis oleh itu, okay. Oleh itu ataupun jelasnya, itu merupakan ayat kesimpulan bagi perenggan terakhir. So, oleh itu, ilmu agama menjadi benteng kuat untuk mengelakkan anak-anak daripada melakukan perkara yang sia-sia. Okay. Okay, salin dulu. Dah cikgu. Dah, okey. Boleh cikgu sambung? Ada yang sedang menulis lagi ke? Okay. Untuk perenggan yang kedua iaitu isi kedua, peranan masyarakat setempat. Tengok ayat topik dia. Apakah yang perlu dilakukan oleh masyarakat setempat? Okay. Masyarakat setempat perlu, tulis yang ni. Perlu peka dengan situasi sekeliling. Okey. Okey, dah salin? Dah cikgu. Okey, tengok ayat huraiannya itu. Cikgu, Bagaimanakah? kalau tulis kat buku tulis boleh? Tulis kat buku tulis. Ah, Buku kerja tak ada ke? ada tapi tak muat. Oh, boleh. Okey, boleh. Okey. Tapi tulis soalan nanti. Tak apa, sekarang ni salin dulu Okey. yang cikgu type ni. Tengok ayat huraian dia, iaitu bagaimanakah cara masyarakat setempat menjalankan tanggungjawab tersebut. Okay, peranan masyarakat setempat perlu, salin ni, masyarakat setempat perlu mengambil tahu akan keadaan yang berlaku di sekeliling dan memainkan
peranan mereka. Okey. Itu untuk ayat masyarakat setempat, ayat huraian. Okey, dah salin? Dah cikgu. Okey. Kita tengok ayat contoh. Sekejap Okey, ayat contoh. Tengok yang nombor 3 tu. Muka surat 153. Apakah contoh tindakan yang boleh dilakukan oleh masyarakat? Okey. Kalau nak masuk ayat contoh, mesti start ataupun mula dengan perkataan sebagai contoh. Okey. Koma. Okay, yang ni tadi contoh dekat penggal pertama. Cikgu lupa nak tulis sebagai contoh. Macam ni. Okay, awak buat macam bentuk V tu, then tulis kat atas sebagai contoh Sebagai contoh. Dekat sini. Ibu bapa. Masuk ayat contoh mesti tulis sebagai contoh. Okey. Sebagai contoh, masyarakat menegur individu yang merosakkan harta benda awam dengan berhemah serta melaporkan kepada pihak berkuasa jika masalah semakin serius. Okey. Ni untuk isi kedua. Okey, salin dulu. Okey, dah salin? Dah. Dah, yang lain? Dah cikgu. Dah. Okey. Okey, tengok ayat penyimpul ataupun ayat kesimpulan. Okey, apakah kesan tindakan tersebut? Okey, dalam perenggan yang sama. Kalau nak ayat kesimpulan yang cikgu cakap tadi, tulis oleh itu ataupun kita boleh buat jelasnya. Okey. Jelasnya, sikap prihatin yang ditunjukkan oleh masyarakat akan dapat menimbulkan rasa takut sehingga dapat mengelakkan daripada berlaku
vandalism ataupun vandalisma. Ini untuk ayat kesimpulan. Ayat kesimpulan tu iaitu awak kena simpulkan ataupun awak kena memperkuatkan apa contoh dan huraian yang awak dah tulis dekat sini, kat atas ni. Okay. Okay, dah salin? Dah. Yang lain? Dah. Perenggan yang ketiga, perenggan isi ketiga. Dia bagi peranan sekolah. Okey, apakah peranan pihak sekolah? Okey, untuk ni iaitu ayat topik. Pihak sekolah dapat melaksanakan peraturan sekolah dengan lebih tegas kepada semua pelajar ataupun murid pun boleh. Okay. Ini untuk ayat topik. Ayat topik awak mesti tulis balik isi. Isi yang dia bagi iaitu peranan sekolah. Awak kena tulis balik isi yang awak fikir tu. Kemudian buat ayat sikit menjadi satu ayat. Okey, dah salin? Dah. Okay. Tengok ayat huraian itu. Bagaimanakah tanggungjawab tersebut dapat dilaksanakan? Okay. Kita buat ayat tanggungjawab tersebut dapat dilaksanakan dengan mengambil tindakan tegas kepada pesalah tanpa pilih kasih. Okay, dah? Okay, kita tengok ayat contoh pula. Okay. Cikgu kata apa? Sebagai contoh. Sebagai contoh, pihak sekolah memberi arahan sesi kaunseling dan denda kepada pelajar yang melakukan vandalisme yang menjadi duri. Okey, ni peribahasa. Duri dalam daging. Maksudnya, apa maksud duri dalam daging ni? Okey, maksudnya, contoh, dalam kawasan sekolah tu, semua pelajar berdisiplin dan mengikut arahan ataupun peraturan sekolah. Tapi disebabkan pelajar yang bermasalah ni, dia menyebabkan sekolah tersebut akan imej akan tercalar ataupun akan menghasut pelajar-pelajar yang lain untuk melakukan kesalahan. Itu maksud peribahasa duri dalam daging.
Okey, dah salin tak? Dah. Dah. Kita buat ayat kesimpulan. Boleh buat. Oleh itu, apakah kesannya? Kita boleh dapat simpulkan oleh itu pihak sekolah perlu mengambil serius akan hal ini agar pelajar tidak berani merosakkan harta benda sekolah. Okey, ini untuk ayat kesimpulan. Okey, dah salin? Ah, Tak. Okey. Kita tengok yang keempat. Isi yang keempat, dia bagi peranan kerajaan. Okey, ayat contoh. Apakah peranan pihak kerajaan? Buat dalam satu perenggan. Pihak kerajaan perlu mengadakan lebih banyak kempen kesedaran. Pihak kerajaan sekarang ni memang telah banyak lakukan kempen kesedaran kan. Tapi untuk peranan ni maksudnya apa yang pendapat cikgu, ya? itu tajuk lainnya. Tak, sama juga. Apa, isi ke? Isi lain dah. Tadi isi peranan sekolah. Ni isi pihak kerajaan. Okay. So, perenggan yang lain Okay. Apa tadi cikgu cakap? Okay, pihak kerajaan sekarang ni memang lakukan kempen kesedaran. Tapi kita nak galakkan pihak kerajaan ni mesti lakukan lebih banyak ataupun tingkatkan lagi aktiviti kempen kesedaran. Okey, jadinya awak kena tulislah lebih banyak ataupun perlu meningkatkan, perlu mengadakan perlu mengadakan lebih banyak iklan. Okay. Untuk ayat yang kedua iaitu ayat huraian. Okay. Mengapakah peranan tersebut penting? Dia buat ayat peranan tersebut penting kerana dapat memberi kesedaran kepada orang ramai akan kesan vandalisme pada orang lain dan negara. Ini untuk ayat huraian kepada ayat topik. Okay, awak kena huraikan topik awak tu. Okay, dah salin ke? Dah. Okay.
Untuk ayat contoh. Sebagai contoh, koma, pihak ataupun peranan kerajaan sama je. Tapi lebih sesuai pihak kerajaan ni kan untuk buat ayat. Sebagai contoh, pihak kerajaan melakukan ramah pameran. Apa lagi dia boleh buat? Dan pertandingan kan contohnya. Dan pertandingan yang berkaitan dengan isu vandalisme okey. Titik. Okay, sampai sini je. Okay, dah salin? Dah? Dah. Okay, tu ayat contoh. Okay, ayat kesimpulan. Apakah kesannya? Okay. Jelaslah koma pihak kerajaan sangat, maaf kat sini sebelum pihak ni tambah peranan. Peranan pihak kerajaan sangat penting. Sangat penting untuk mengatasi masalah vandalisme. Okay, titik sampai sini. Okay, dah salin? Okay, dah salin tak? Ya. Okay, kalau dah. Okay. Okay, ni contoh bagi bagaimana awak nak bina karangan ataupun bina ayat dalam perenggan. Ini hanya perenggan isi. Okay, kat sini nanti kalau betul-betul dalam exam awak tulis ni perenggan pendahuluan. Pendahuluan di sini, kemudian 4 isi, yang terakhir iaitu penutup. Okay. Terusnya, okay, habis dah yang ni. Okay. Sebagai kerja rumah, cikgu nak awak jawab muka surat 165 sehingga 167. Okey, ada apa-apa persoalan? Cikgu, 165 dengan 160 apa? 60 67. ah. Okey. Tulis dekat buku kan cikgu? Yang untuk ni, yang dalam kotak tu nampak tak? Dalam kotak tu awak tulis saja dalam dia yang kosong tu. Isi tempat kosong dengan jawapan yang dia dah bagi dekat atas tu. Nampak tak? Contoh ayat apa? Kosong. Ayat tema. Kemudian ayat rangsangan. Okey. Tengok soalan tu dulu. Tengok soalan tu dulu, muka surat 165. Okey. Soalan dia, keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja masa kini amat membimbangkan pelbagai pihak. Jelaskan punca-punca keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Okey. Yang ni pendahuluan.
Baca dan kenal pasti jenis ayat-ayat di bawah, kemudian isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang sesuai. Tengok yang pendahuluan tu. Untuk ayat tu, dia tak tersusun tau. Dia nak awak kenal pasti yang manakah ayat tema, yang manakah ayat rangsangan, yang manakah ayat tugasan, ayat topik, ayat contoh. Okey. Cikgu tunjuk dulu yang dekat pendahuluan tu. Nampak tak dekat kotak tu, kotak kosong? Contoh, kebelakangan ini masalah sosial dalam kalangan remaja semakin menjadi-jadi bagai api ditiup angin. Okey. Tu ayat apa? Okay. Tengok jawapan dia kat atas tu. Ayat apa tu? Siapa-siapa nak bagi jawapan? Tu ayat apa? Ayat tema ke? Ayat rangsangan atau ayat tugasan? Ayat apa tu? Rangsangan. Okay. Tema. Ayat tema. Sebab dia tulis balik apa yang tajuk yang dibagi tu kan. Iaitu punca-punca keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Okay. Ni ayat tema yang ayat pertama tu. Okay. Yang kedua tu, ayat apa? Masalah seperti remaja lari daripada rumah, pembuangan bayi, vandalisme, penagihan dadah, budaya lepak dan gangsterisme kebanyakannya melibatkan para remaja. Itu ayat apa? Rangsangan. Bagus, betul. Tu ayat rangsangan. Okay, yang lain boleh tulis dulu jawapan. Okay, yang ketiga, ayat tugasan iaitu persoalannya. Mengapakah fenomena seperti ini masih berlaku dalam kalangan remaja? Okey, yang pendahuluan ni awak buat je. Yang penting mesti letak tema dekat pendahuluan. Kemudian letak rangsangan. Rangsangan tu seperti maksudnya macam awak masukkan fakta-fakta ataupun contoh. Okay. Ayat tugasan. Tugasan ni contohnya persoalan. Awak macam menimbulkan persoalan. Awak buat satu ayat persoalan terakhir untuk sebelum masuk isi-isi penting kan. Tengok yang dia buat tu. Persoalannya, mengapakah fenomena seperti ini masih berlaku dalam kalangan remaja kita? Tanda soal. Jadinya tu kita macam tertanya-tanya ataupun persoalan kan. Tu pun boleh juga buat macam tu. Okay, itu untuk pendahuluan. Okay, yang perenggan isi pertama ni. Dah belajar kan tadi? Okay, dia tak tersusun tau. Dia nak awak yang susunkan. Okay, yang pertama tu. Ayat apa tu? Contoh. Okay, ayat contoh. Yang kedua? Impul. Ayat penyimpul. Yang ketiga? Topik. Ayat topik. Okay, bagus. Yang keempat? Ayat huraian. Okay, betul. Bagus. Okay. Isi yang kedua tu. Yang pertama tu ayat apa? Ayat apa tu? Ayat topik. Ayat topik. Tapi dia buat selain itu. Okey. Untuk masuk isi yang kedua, dia letak penanda wacana. Okey, ayat yang paling bagus iaitu letak penanda wacana sebelum masuk isi lain. Okey, contoh penanda wacana selain itu apa dia? Yang kita dah belajar. Contoh penanda wacana. Selain itu, seterusnya, di samping itu, lagi apa? Kemudiannya, lagi apa? Seterusnya. Seterusnya. Kesimpulannya. Kesimpulan ayat penutup. Perenggan penutup. Okay. Ataupun kalau tak nak guna selain itu, seterusnya di samping itu boleh juga guna pertama.
kedua, ketiga, yang terakhir kan. Okay. Lagi apa? Akhirnya. Okay. Isi kedua. Okay, tu ayat topik. Okay, ayat yang kedua tu ayat apa? Tamsilnya apa tu maksudnya tamsilnya? Itu ayat contoh. Okay. Tapi dia guna tamsilnya, awak boleh buat sebagai contoh. Contohnya betul ke salah kalau awak tulis contohnya? Contohnya koma. Betul ke salah? Salah. Salah. Dia kena Soalan yang berapa tu? muka surat 165. Isi tu. Nampak tak? Buka buku kerja 2 channel. Dekat isi kedua tu. Tengok dekat isi kedua, ayat kedua. Okey. Okey, contohnya salah. Dia kena sebagai contoh. Macam ni. Tengok ni yang cikgu ni tunjuk ni. Okey, dia kena macam ni sebagai contoh koma. Okey, ni baru betul. Okey, ayat yang ketiga itu ayat apa tu? Okey, tu ayat apa? Ayat huraian. Ya, betul. Bagus. Yang keempat, ayat penyimpul. Okey. Okey, boleh buat tak isi ketiga, isi keempat tu dan penutup? Okey, boleh buat tak? Okey, tengok dulu isi ketiga tu. Okey, cikgu ajar dululah. Okey, isi ketiga yang pertama tu ayat apa? Ayat walhal. Dia buat, dia sambung. Tu ayat apa tu? Ayat huraian. Yang kedua, ayat apa? Contoh. Ayat contoh. Yang ketiga, Topik. Topik. Bagus. Okey. Tengok dia sambung. Penanda wacana di samping itu. Okey. Ayat yang keempat. Yang terakhir tu. Penyimpul. Ayat penyimpul. Okey. Dibuat oleh hal yang demikian. Selain tu boleh guna apa? Yang untuk memulakan ayat penyimpul. Jelaslah oleh itu. Okey, ni kena hafal ni ayat yang penanda wacana untuk ayat penyimpul yang depan ni Okay. Isi yang keempat. Yang pertama tu ayat apa? Huraian. Okey. Yang kedua? Contoh. Ayat contoh. Yang ketiga? Ayat topik. Okey. Betul. Yang keempat? Ayat penyimpul. Okey, betul. Okay. Yang terakhir iaitu penutup. Okey, penutup. Tengok tu dia buat kesimpulannya. Runtuhan akhlak remaja perlu dipandang serius oleh pelbagai pihak. Okey, yang pertama ni iaitu ayat rumusan. Okay, penutup mesti mula dengan kesimpulannya. Okay, yang kedua iaitu ayat apa? Kemudian dia masukkan cadangan. Okay, penutup mesti letak cadangan baru dapat markah. Okay. Yang ketiga, ayat apa tu? Kesan cadangan. Kesan daripada cadangan tu. Okay, dengan usaha dan kebersamaan daripada semua pihak, tentunya kita dapat melahirkan remaja yang berakhlak mulia sekaligus melahirkan generasi pemimpin yang berwibawa dan disegani. Okey, tu kesannya. Okay, ayat cadangan. Okay, maksudnya ayat cadangan dia ni mungkin yang terakhir sekali.
Sebab dia letak 2 cadangan tadi kan. Tapi awak boleh buat cadangan, dan untuk ayat yang terakhir untuk mengakhiri daripada ayat penutup awak tu boleh buat. Oleh itu, peranan ibu bapa sangat penting dalam membendung masalah ini agar tidak terus membarah dalam masyarakat sehingga merugikan negara. Okey, itu ayat cadangan. Yang keempat tu ayat cadangan. Okay. Penutup mesti 30 patah perkataan juga. Okay. Penutup awak ingat kesimpulannya buat ayat, kemudian masukkan cadangan dan kesan cadangan. Okay, yang muka surat 167 tu nak buat dalam buku ni ataupun buku tulis panjang? Buku tulis boleh cikgu. Buku tulis lah kan. Takut tulis dalam buku kerja ni tak muat. Okey. Buat dalam buku tulis. Salin balik yang ayat yang ni yang dia bagi ni dekat A. Pendahuluan, penggan isi dan penutup. Tapi awak kena susun. Jangan ikut bulat-bulat yang dalam kotak ni. Awak kena susun. Yang pertama ayat apa? Yang pertama ayat apa? Yang pertama ayat isi. Pendahuluan. Yang pertama pendahuluan. Kemudian isi yang pertama tu, ayat dia ni, maksud cikgu, ayat dia ni tidak tersusun. Jadinya awak kena ikut urutan. Yang pertama apa? Ayat pendahuluan ni, ayat tema, okey ni betul. Ni memang pertama. Kemudian ayat rangsangan, okey ni betul. Yang ketiga ayat tugasan, okey. Awak ikut je ni. Yang pertama tema, rangsangan dan tugasan. Okey, ni dah tak payah susun dah. Dah betul. Okey, penggan isi ni awak kena susun. Yang pertama tu mesti ayat apa? Yang pertama takkanlah penggan masuk-masuk dah contoh. Yang pertama mesti ayat Topik. apa? Topik. Yang kedua ayat huraian. Yang ketiga ayat contoh. Yang terakhir iaitu ayat kesimpulan. Ni pun. Okey, samalah dengan isi kedua, isi ketiga dan isi keempat. Okey, ikut susunan tu. Ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penyimpul. Kemudian terakhir sekali iaitu kesimpulan. Awak kena simpulkan isi-isi penting tu. Selain tu awak boleh buat, kalau nak senang, kesimpulannya semua pihak ataupun apa ni yang kalau dibagi yang ni punca-punca kan. Okey. Kesimpulannya punca-punca ni punca-punca keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja dapat dielakkan. Okey. Contohlah kalau awak buat ayat awak sendiri kan. Kemudian masukkan cadangan. Itu je kesimpulan. Okey, ada apa-apa soalan lagi tak? Salin dalam buku tulis ayat-ayat ni. Tu je kerja rumah. Boleh? Okey, cikgu. Okey. Cikgu stop share ni. Okey, ada apa-apa soalan lagi tak? Tak ada. Tak ada. Ada. Okey, siapkan tugasan ni. Kelas kita habis 11.30 kan? Okey, kelas bahasa Melayu habis pukul 11.30. Tak apa, cikgu tamatkan awal. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih yang hadir ni, yang join Google Meet hari ni. Okay. Assalamualaikum. Cikgu tamatkan kelas hari ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih.